Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmim bil khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Asisten Kuasa Surau, tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung kitab Tauhid kita Aqidatul Najin, muka surat 349 yang ada pegang kitab. Di hujung kitab kita ni dia bincang mengenai tentang tasawuf. Tasawuf ni adalah binting ya kepada tauhid kita. Jadi bila ada tauhid tu betul, maka dibintingi, dipertahankan oleh tasawuf. Jadi di sini dibincang tasawuf secara ringkas. Tajuk yang kita bincang pada malam ni tawaduk. Kita kena tawaduk. Tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sini ialah tidak membawa kepada maksiat. Tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu maksudnya kita tak menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang disuruh, yang wajib itu kita tak tinggal, dan yang dilarang, haram itu kita tidak langgar. Atau kita tawaduk kepada Allah SWT. Seperti anda tawaduk, contohnya, ya kerana keduniaan seseorang. Jangan. Keduniaan seseorang atau kemegahan seseorang, ya, dari kalangan yang bermaksiat. Kita kepada Allah SWT tawaduk, ya, tidak menderhaka kepada Allah, dan juga kita tidak tawaduk kepada orang yang menderhaka kepada Allah SWT. Walaupun keduniaannya tinggi, ya, kedudukan dan sebagainya, tapi dia menderhaka pada Allah SWT, kita jangan tawaduk. Itu nanti jadi tak tawaduk pula kepada Allah SWT. Jadi tawaduk kepada Allah SWT, dan kita jangan tawaduk kepada orang yang tidak tawaduk kepada Allah SWT. Begitulah. Sebab kita tak nak maksiat pada Allah SWT. Demikianlah setengah daripada kesempurnaan sifat ubudiyah, pengabdian kita yang terpuji, ataupun sifat mahmudah kita terhadap Allah Ta'ala, macam itulah. Itu jadi binting tauhid kita. Hendaklah anda bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Tuhanmu, kepada Allah Ta'ala, dalam hidupmu yang singkat ini. Dan hendaklah anda memperbanyak dengan berbagai-bagai ibadat dan amalan ketaatan siang dan malam selama usiamu yang pendek itu. Jika anda andaikan usia anda itu 100 tahun, ianya terlalu pendek, ya, tidak sampai 1/4 hari di akhirat. Kalau hidup 100 tahun, tak sampai 1/4 hari hidup di akhirat. Hanya 1/10 hari akhirat saja. Kalau 100 tahun, 1/10 hari di akhirat. Padahal sini beratus-ratus tahun.
Anda perlu memberi lebih perhatian kepada perkara-perkara yang mendatangkan faedah di akhirat mutlak dalam segala tingkah lakumu. Itu dinamakan orang tawaduk macam itulah. Kehidupannya diisi dengan mentaati Allah SWT, ya, untuk persiapan menghadapi akhirat yang dibanding dengan hidup di dunia ini terlalu singkat. Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam suratul Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu, maknanya patuh pada perintah Allah SWT walaupun susah dan payah. Sabarkanlah dirimu dengan mereka yang bermohon kepada Tuhan mereka pagi dan petang, semata-mata mahukan keredaannya saja. Maksudnya contohi orang yang macam tu. Pagi dan petang dia mencari keredaan Allah SWT saja. Sabarkan diri kita ikut macam mereka tu. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Maknanya ikut mereka tu yuriduna wajhah, yang mana mereka menghendaki menuntut keredaan Allah SWT. Itu huraian tawaduk kita tu, rendah diri kita tu kepada Allah SWT. Demikianlah anda patut kerjakan setiap hari hingga datang yakinmu, iaitu matimu. Itu yang dalam Quran sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Abdikanlah dirimu kepada Tuhan kamu sehingga kamu mati. Yakin itu, yakinmu itu adalah matimu, yang dengannya, ya, dengan mati itu dapat melihat kesempurnaan, ya, kasih Tuhanmu terhadap seluruh hambanya yang mukmin di akhirat nanti. Bila mati nanti baru kita tahu siapa yang disayangi oleh Allah SWT. Jadi masa di dunia dia kita rasa juga. Hendaklah anda bersifat dengan segala sifat yang dimiliki, ya, yang dinamakan khiyarul khalqi atau sebaik-baik makhluk. Jadi kita ikut sifat-sifat mereka yang dikatakan sebaik-baik makhluk. Siapa dia? Maksudnya ialah Nabi kita Muhammad SAW. Itu dinamakan khiyarul khalqi, ya, makhluk pilihan. Kerana pada dirinya, pada diri khiyarul khalqi Nabi kita tu terhimpun segala perangai yang terpuji, yang tidak terdapat pada semua orang lain. Orang lain tak terdapat, pada Nabi itu semua ada. Ianya adalah sebaik-baik makhluk secara mutlak. Kalau bahasa kita tak ada alasan-alasan lagi dah. Nabi itulah sebaik-baik makhluk. Mungkin yang dimaksudkan ialah para anbiya alaihissalatu wassalam, kerana mereka adalah sebaik-baik makhluk, ya. Tapi dalam anbiya itu yang teraula ialah setiap orang yang sabit menjadi pilihan, walaupun dibanding dengan orang-orang yang kurang daripadanya. Nabi-nabi, para rasul semua orang pilihan. Sebaik-baik makhluk itu mencakupi Nabi kita Muhammad SAW, termasuk para anbiya yang lain, para ulama, para syuhada, para awliya, para zahid dan para ubad. Para yang, ya, ubad yang banyak mengabdikan diri kepada Allah SWT, banyak ibadat. Jadi perbicaraan di sini mengenai orang-orang perseorangan dan segala jenis kebajikan. Jadi itu masing-masinglah ada kebajikan masing-masing, ya. Yang baik-baik itu dikerjakan masa hidup yang singkat ini. Di antara manusia ada yang berupaya mujahadah, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Mujahadah itu, ya, memerangi hawa nafsu, ya, untuk buat kebaikan, untuk mengabdi diri pada Allah SWT. Setengah berpuasa mujahadah, ya, lain daripada mujahadah para anbiya alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang mujahadah kita tu tidak sama dengan mujahadah para anbiya, para rasul jauh, tapi mujahadah jugalah. Ikut masing-masing sekadar kemampuan, ya, alaihissalatu wassalam. Setengahnya pula berpuasa mujahadah seperti mujahadah ulama. Ada mujahadah tinggi sikit macam ulama. Dan kadang-kadang mujahadahnya seperti mujahadah kekasihnya. Itu ialah para awliya, para syuhada, salihin, sahabat, para nabi dan para rasul. Seterusnya lah. Jadi tak sama. Tapi kena laksanakanlah kita. Itu huraian tawaduk yang dikatakan kita tak maksiat pada Allah SWT. Itu maknanya tawaduk. Lawan semua ujian-ujian yang menghalang kita untuk mengabdi diri kepada Allah SWT. Mujahadah dengan bimbingan syekh daripada kalangan arifin lebih bermanfaat.
Kalau kita pula ada guru yang mursyid dalam kalangan orang-orang tasawuf itu, orang kalangan orang arifin, orang yang kenal dengan Tuhan, kalau kita mujahadah dibimbing oleh guru-guru yang itu lebih baik, lebih bermanfaat. Kerana menurut kata orang, hal keadaan seorang lelaki kepada 1000 orang lelaki lebih bermanfaat daripada wa'az 1000 orang lelaki terhadap seorang lelaki. Jadi kalau kita dipimpin oleh guru yang mursyid, ya, lebih bermanfaat daripada kita dinasihati oleh 1000 orang lelaki. Satu guru mursyid tu membimbing kita lebih bermanfaat, lebih baik lagi daripada kita diwa'az. Wa'az tu maknanya diberi nasihat oleh 1000 orang lain. Begitulah. Jadi bila ada guru tu lagilah bagus. Seseorang yang melazimi seorang syekh, kalau seorang itu misalnya ada dia punya guru, ada syekhnya yang arif, yang ma'rifatullah, orang-orang tasawuf, mengikut kitab Allah betul dan mengikut sunnah Rasulullah SAW, hendaklah dia menilai dahulu. Jadi kalau kita nak melazimi, maksudnya nak ikut guru-guru yang mursyid ni, jangan terdesak-desak. Nilai dulu. Jangan nanti bergenar dengar ini guru mursyid, aku jadi murid dia. Nilai dulu guru tu. Jadi maknanya yang nak jadi murid tu pun kena tahu menilai juga. Jadi seorang yang nak melazimi seorang syekh, maknanya nak berapat dengan syekh yang arif, yang ahli tasawuf tadi, yang mengikut kitab Allah dan mengikut sunnah Rasulullah, hendaklah dia menilai dahulu sebelum mengambil daripadanya apa-apa. Jadi menilai kita macam mana? Kita tengok syariat dia. Syariat tu aran yang kita nampak tu macam mana kehidupan. Sebab sekarang ramai orang yang terperangkap dengan katanya guru mursyid. Tapi bila jadi murid dia berbai'ah dan sebagainya, tak boleh lari, tak boleh keluar lagi, rupanya terperangkap di dalam. Jadi nilai dulu kalau nak bermulazamah dengan seorang guru yang dianggap untuk membimbing kita, memang lebih utama kalau kita ada guru. Lebih daripada 1000 orang yang menasihati kita, seorang guru yang membimbing kita. Tapi sebelum jadi murid dia tu nilai dulu. Sebelum mengambil sesuatu daripadanya. Jika mendapatinya guru itu berjalan mengikut kitab Allah dan sunnah, tak lari pada Quran dan hadis, maka lazimilah dia. Maksudnya rapatilah dia. Serta beradab sopanlah kepadanya. Hormatilah dia. Ambillah ilmu daripadanya. Semoga terus berjalan dengannya hingga batinnya, dalamannya menjadi suci. Dan Allah melurungkan petunjuknya. Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Tapi kalau kita tengok, kita tes dulu guru tu luaran, segi syariatnya banyak tak kena. Kadang-kadang petang-petang pakai seluar pendek. Mengajar tarikat. Hari Jumaat kadang-kadang tak ke masjid. Rupanya mendekut burung terbukur di belakang rumah. Jangan. Bila ditanya kenapa Syekh tak pergi sembahyang Jumaat, dia kata aku sembahyang di Mekah. Itu syariatnya dia tak kena. Luarannya tu misalnya lah. Ini nak menguji itu di segi kehidupan harian. Begitu juga yang lain lagi. Makan minumnya, rumah tangganya. Macam-macam lagi lah. Itu sedikitlah dinasihat oleh ulama ni. Kalau nak lebih baik lagi mengikuti tasawuf, menjadi tawaduk betul-betul, ya, merendah diri pada Allah SWT, patuh kepada perintah dan menjauhi larangan ni, kena ada dibimbing oleh guru yang mursyid. Jadi sebelum jadi murid guru yang mursyid tu, kena tengok dulu, uji dulu guru tu. Jadi mana kita pun ada juga panduan-panduan. Dia syariat dulu. Tiba-tiba kalau bertarikat saja syariat tak kena, tak jadi. Jadi syariat, barulah tarikat tu ada. Barulah hakikat tu betul. Barulah makrifat tu sampai. Jadi itulah susunan mudah. Baik, itu sedikit ulasan di sini ringkas. Terusnya sifat yang mahmudah ni hilmi, lemah lembut, halim. Tadi tawaduk ni lemah lembut. Hendaklah anda melazimkan sifat hilmi.
yang berarti menanggung atau memikul segala kesulitan yang menimpa ya penyembah-penyembah Allah, yaitu dengan bersabar menghadapi segala yang menyakiti yang datang daripada manusia tanpa dihina oleh syaitan. Jadi kita datang daripada manusia yang bukannya daripada pengaruh syaitan menyakiti pada kita, kita sabar, ya, lemah lembut kita. Maksudnya tidak membalas kita. Kita maafkan kesalahan orang itu yang datang daripada manusia, tapi jangan tanpa dihina oleh syaitan. Jangan merendah diri pula yang lemah lembut itu sampai syaitan pula ketawa. Jangan. Tiada didorong oleh hawa nafsu, dan juga kita lemah lembut itu tidak didorong oleh hawa nafsu dan tidak dirangsang oleh kemarahan, dan bukan sebab kita marah pada dia, bukan. Kerana yang dikatakan berani itu bukanlah orang yang sanggup menyerang ataupun membanting, menumbangkan, menghempas orang, bukan. Tetapi yang dikatakan berani itu ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Kalau patut dia marah, tapi dia tahan. Itu punya orang lemah lembut. Tapi kalau kita lawan, atau syaitan suka sangat saja lawan. Macam-macam lah tu timbul lah. Bila kita lawan, menang. Padahal kalah tu yang menang syaitan. Subhanallah, itu sedikit juga lemah lembut. Maknanya memaafkan kesalahan orang dan tidak membalas apa-apa kalau orang menyakiti dia. Baik, kita hidup di bandar tuan-tuan, banyak ya hal-hal begitu. Jiran, kiri kanan. Kalau rumah bertingkat-tingkat pula, atas bawah kiri kanan pula. Banyak, itu kena jaga. Kalau boleh maafkan saja. Atau orang lemah lembut, jangan dibalas. Kalau dibalas itu syaitan. Syaitan yang suruh balas. Lawan, dia kata lawan. Habis. Baik, itu hilmi, lemah lembut tu. Terusnya hak. Kita mengikut yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar, yang hak itu biar aku mengikutinya, dan tunjukkan yang salah itu biar aku menjauhinya. Jadi kita kena cari yang benar juga. Ya, bukan di sebelah kiri, di sebelah kanan, di hadapan, di belakang, bukan. Bukan keluarga, kawan, sahabat andai, bukan. Di mana kebenaran di situ? Hak. Hendaklah anda mengikut yang hak. Maksudnya al-haq ialah Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang hak. Al-haqqu mir rabbik, yang benar itu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut itu tu. Al-haq itu sebahagian daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan hak itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ialah mengikut agama yang hak. Jadi kalau secara umumnya senang, ikut agama Islam yang datang daripada Allah SWT. Kemungkinan maksudnya ialah segala hukum yang sebenar, ataupun hak itu boleh dikatakan juga ikut hukum-hukum yang sebenar. Hukum agama. Hukum agama ni bukan banyak sangat, 5 saja. Wajib ataupun fardu. Itu mazhab kita Syafi'i. Sunat. Pasuk haram, makruh. Pasuk harus, itu saja 5. Jadi ikuti dia hukum tu, hukum yang sebenar itu yang hak dah tu, yang datang daripada Allah SWT. Wahai orang yang diberi taufik, yang Allah beri jalan untuk menuju kebenaran, anda tidak mengikut yang hak melainkan apabila anda berpegang kepadanya. Yang dinamakan mengikut kepada yang benar itu kita berpegang pada kebenaran. Ya. Mengikuti segala perintahnya, ikuti segala perintah Allah SWT, dan menjauhi segala larangannya. Larangan jauhi, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dipermankan oleh Allah SWT dalam suratul Hasyri ayat 7. Wa ma ataqumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mana yang diberikan oleh rasul kepada kamu, maka kamu ambillah dia, dan mana yang ditegah kamu darinya, maka berhentilah. Itu dia lah. Selesailah, nak ikut yang hak tu. Bukan susah sangat. Ibnu Ruslan di dalam matan zubatnya, dia berkata dalam syairnya, Fakullu ma amarahu yurtakab wa ma naha an fi'lihi yujtanab. Kata Ibnu Ruslan dalam syairnya.
Ya, fakullu ma amarahu yurtakab wa ma naha an fi'lihi yujtanab. Setiap apa yang disuruhnya dikerjakan dan setiap yang ditegah melakukannya dijauhi. Itu saja. Dalam matan lubatnya Ibn Ruslan dia buat pakai syair. Maka hendaklah orang yang berhimah tinggi, azam kuat, menuntut keridaan Allah SWT, cari keridaan Allah SWT dengan segera mengerjakan setiap perintah Allah SWT dan menjauhi setiap tegahannya. Hendaklah senantiasa mengerjakan yang demikian itu, iaitu menuntut keridaannya. Buat itu bukan ada apa-apa, semata-mata nak cari keridaan Allah SWT dengan melakukan apa yang disuruh dan menjauhi segala yang dilarang, sehingga dikasihi oleh Allah SWT dan menjadi seperti katanya, ya, kata Ibn Ruslan, fasara mahbuban li khaliqil bashar lahu bihi sam'un wa batsun wa basar. Bila kita buat apa yang disuruh, jauhi apa yang dilarang, kita mengabdi betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah ia kekasih bagi pencipta manusia. Kita dikasihi oleh Allah SWT. Dan apabila dia, Allah SWT, kasih kepada kita, nescaya dia Allah sebagai pendengarannya, yang mendengar dengannya, tepisannya yang ia tepis dengannya, dan penglihatannya yang ia lihat dengannya. Jadi apa yang berlaku pada kita ni semua digerakkan oleh Allah SWT kepada yang baik-baik. Mendengar, Allah mendengarkan, sam'un, wabatsun, dan juga kalau kita menepis, kalau menepis ini dengan tangan, apa juga itu. Itu yang orang-orang dulu kalau dijentik ni terbang gitu. Sebab bukan jentik-jentik macam itu ni. Jentik tu Allah jentikkan tu, terbang. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Aku baling bukannya engkau baling, bukan engkau baling, Allah yang tolong baling. Subhanallah. Kalau dia sudah fakullu ma amarahu yurtakab tadi, wa ma naha an fi'lihi yujtanab, dia dikasih oleh Allah SWT. Kalau dia dikasih oleh Allah SWT, pendengarannya dipendengarkan oleh Allah. Dia dengar tu sebenarnya Allah pendengarkan yang baik-baik saja. Wabatsun, dan kalau dia menepis dengan tangan, itu semua bukan dia menepis tu. Itu tepisan Allah SWT. Jaga kalau ditepisnya, dia campak, kita karate. Wabasar, dan ya, penglihatannya itu ia dilihat dengannya. Dia melihat tu Allah berikan penglihatan, penglihatannya tajam dan sebagainya. Maksudnya itu Allah berikan pertolongan. Pasal dah dikasih oleh Allah SWT. Itulah bila cerita-cerita nanti ada wali dekat sini kan. Para wali itu dia macam itulah. Dia dengan Allah SWT jadi kekasih. Allah SWT disayangi oleh Allah. Bila nak menyeberang sungai, tak sempat macam mana aku buat apa. Maka sungai itu dikecilkan oleh Allah SWT macam longkang. Langkah. Tak sempat nak cakap macam mana nak menyeberang. Tak sempat. Allah tahu. Pasal kekasih dia. Disayangi oleh Allah SWT. Selangkah dia sungai itu. Misal. Ada cerita Azizi, dia senyum. Saya pernahlah ceramah di Teluk Gong. Teluk Gong, kita kan ada Teluk Gong. Dululah, lama lah dah. Masa zaman perang Amerika dengan Saddam. Jadi saya kena ceramah, dipanggil saya ceramah lah. Ceritalah mengenai 3 hari dah Amerika bom Iraq. Tak kena-kena aja meletup di atas saja. Dia bom meskipun tak kena, dia tak sampai ke bawah, dia dah meletup ke atas. Ada yang jatuh tak meletup. Itu kalau itu ada Ustaz Mustafa, dia pensyarah di Kuwait dulu. Sekarang ni tak ada lagi ke dia. Dia orang Jeram. Dia isteri dia memang orang Iraq lah. Murid kita juga lah dulu kan. Kalau dekat kubur Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang ada bom tu, dia tak meletup, tercancak jadi kat situ. Jadi saya ceritalah mengenai itu. Saya kata ini sebenarnya para wali dengan izin Allah SWT dia tolong, disambut bom mereka. Ataupun malaikat sambut. Saya kata para wali ini kadang-kadang dengan kita sembahyang maghrib ada. Sembahyang isyak pun ada. Tapi lepas isyak tu dia terbang ke Iraq tu. Dia kerja tu menyambut bom.
Nanti subuh dia datang, ada lagi sembahyang dengan kita. Seronoklah terawih tadi. Dikaitkan dengan masa zaman tu, zaman ialah 3 hari ke dah Amerika bom tak rosak-rosak Iraq. Dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ulama-ulama dengan izin Allah macam itulah. Jadi bila balik tu yang sampai sekarang tak boleh lupa Ustaz Hashim tegak keluar rumah ni. Ada seorang tua orang tua lah, orang kampung. Bila kita jamuan makan, penceramah apa semua, dia tak balik-balik. Orang semua dah balik. Ditunggunya saya. Bila saya balik tu, Ustaz, saya nak ikut Ustaz malam ni. Saya kata, ke mana Wak? Nak pergi Iraq, nak menyambut bom. Saya kata, Wak bukan saya cerita tu wali. Wah, ingat Wak memang saya dah. Nak ikut, nak menyambut bom juga pergi ke Iraq. Pasal cerita tu, saya kata tu para wali punya kerja. Menolong dengan izin Allah. Itu orang yang dah dikasih oleh Allah SWT, dia macam tu. Tak payah kapal terbang, dia terbang dia ke sana. Contoh. Jadi macam itulah. Bila sudah fakullu ma amarahu yurtakab wa ma naha an fi'lihi yustanab itu fasara mahbuban li khaliqil bashar lahu bihi sam'un wa batsun wa basar. Baik. Itu sedikit tuan-tuan tu yang ada karamah-karamah para wali itu dia macam tu. Ini seperti firman Allah SWT dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbuhu allazi yudmiru bihi. Itu hadis qudsi firman Allah SWT. Hamba-Ku sentiasa mendampingiku. Maknanya dia bukan buat yang disuruh, yang wajib, yang fardu saja, tapi dibuat yang sunat-sunat. Dengan mengerjakan segala yang sunat-sunat, sehingga aku mengasihinya. Jadi kalau kita ikut perintah Allah SWT, bukan yang fardu, yang wajib, yang sunat pun kita buat, maknanya dikasihi oleh Allah SWT. Apabila aku telah mengasihinya, kata Allah, aku adalah pendengarannya yang ia dengar dengannya. Dengar itu bukan dengar sembarang dengar. Itu dengar yang diperdengarkan oleh Allah. Penglihatannya yang ia melihat dengannya. Tangannya yang ia tepis dengannya. Bukannya nampak je dia menepis. Kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan hatinya ia sembunyikan dengannya. Semuanya dibantu, ditolong oleh Allah SWT. Subhanallah. Baik, itu cerita baguslah tuan-tuan ya. Itu kalau kita dah dikasih oleh Allah SWT, tak sempat nak cakap minta, sudah datang. Macam tadilah, bila di hadapan tu ada sungai je, memang nak menyeberang. Maka disempitkan sungai itu macam longkang, selangkah. Atau macam itulah macam Syekh Abdul Samad Palembang misalnya. Seorang ulama ada kewalian ni juga. Dia dengar Daud Petani perang dengan Siap di Gersik sana, dia di Madinah. Maka dia terbang daripada Madinah, turun di Gersik. Jangan tanyalah ada kapal terbang ke, ada apa ke, tak terbang. Dia hati dia nak nolong kawan dia. Macam itu. Hasil daripada kasih Allah Ta'ala terhadapnya ialah dipelihara segala anggotanya dan panca inderanya dan tidak mendengar melainkan bagi Allah SWT. Jadi yang mendengar tu Allah perdengarkan, maknanya dijaga seluruh anggotanya. Telinga yang tak dengar yang dilarang. Itu yang jadi macam tu tu. Tidak melihat melainkan baginya, tak melihat dia kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menepis melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa kasih kerana Allah, memberi kerana Allah, menegah kerana Allah, maka sesungguhnya sempurnalah imannya. Subhanallah. Maka Ibn Ruslan pun menyambung syairnya, wa kana lillahi waliyan in talab a'tahu summa zadahu mimma ahab. Maka menjadilah ia wali Allah. Yang Wak dengar pergi terbang menyambut bom, Wak memang, saya kata bukan Wak, bukan saya. Kita baliklah. Wak balik, saya pun balik ke rumah. Wak memang nak ikut betul, dia nak bergantung pada saya, nak terbang tu. Okay. Agak Wak ni dia memang ada dengar tu wali-wali dan ulama-ulama yang macam tu. Maka menjadilah ia wali Allah, iaitu orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Tuhan. Jika ia menuntut, kalau dia minta,
Dia Allah memberinya. Kemudian ditambahkannya pula tu lebih daripada yang diminta. Kalau dia minta, Allah bagi lebih daripada apa yang diminta. Macam tu para wali. Kita baca laju, siapa pula wali ni? Tu nak tahu sikit wali-wali tu. Wali tu ialah seorang yang arif, yang kenal dengan Allah Ta'ala dan dengan sifat-sifat Allah dia kenal. Sifat Allah. Wujud dan baka tu jadi darah daging dia. Serta kekal mengamalkan ketaatan. Setiap detik dia taat. Dan menjauhi segala maksiat. Setiap detik dia tak ada menderhaka kepada Allah Ta'ala. Berarti tidak mengerjakan maksiat tanpa bertaubat. Bukan dia maksum. Tak maksum. Yang maksum Nabi dan Rasul saja. Ini para wali ni orang biasa. Bukan Nabi. Tapi dia tak mengerjakan maksiat. Apa makna? Bukan dia maksum tak buat maksiat. Buat saja minta ampun. Buat saja minta ampun. Jadi tak sempat ada sangkut dosa tu. Tak ada dosa dia. Bukan dia maksum. Tapi dia bila buat maksiat saja tak ada tanpa buat. Tanpa bertaubat. Maka terus dia bertaubat. Dan bukan bermaksud tidak bermaksiat sama sekali macam para Nabi dan Rasul. Tidak. Ada. Tapi dia taubat. Kerana ia bukan maksum. Serta tidak tenggelam dia di dalam kelazatan dan syahwat yang mubah. Dalam perkara-perkara yang dibenarkan, dia tak tenggelam. Tak lupa dia. Tak hilang perhitungan dia. Walaupun perkara itu dibenarkan oleh agama. Dia ambil pertengahan. Yang haram dah memang dah. Tak ada. Yang makruh pun tak ada. Yang mubah, yang benar, yang harus pun, dia tak sampai tenggelam dia. Jaga dia. Atuk wali itu macam tu kedudukannya. Tidak, tiada keistimewaan menghalangnya. Apabila ia kuat bertujuan untuk beribadat. Tak ada penghalang-penghalang yang diutamakan kalau dia mengabdikan diri kepada Allah SWT. Semua itu ke tepi semua. Maksudnya macam kita ni lah. Kenapa? Ada janji. Janji tu, maka ditunaikan janji nanti. Misalnya telah terhalang. Orang-orang ni dia tak terhalang. Jadi dia macam-macam lah hujah. Ada kawan tanya Ustaz, kalau kita masa kenduri tu Ustaz, menghormati kawan-kawan kita tuan rumah, kita jamakkan dia Ustaz, sembahyang tu zuhur dengan asar tu jamak takbir. Saya kata kenapa? Pasal menghormati kawan. Kawan nak bersalam. Boleh dah Ustaz? Saya tak kata boleh lah. Saya kata antara kalau nak terberak, kawan nak bersalam, antara pergi berak ke, tunggu kawan kat situ. Dia kata berak juga lah sana. Kalau saya kata jangan. Sembayang dulu sekejap. Baik, jadi itu cerita wali panjang lah tuan-tuan. Jadi nanti kita sambung lagi. Ada panjang, ada banyak lagi cerita di sini. Mudah-mudahan kita jadi iktibar lah pengajaran pada kita. Di hujung kitab ini, tasawuf ni, sebagai binting kepada tauhid yang kita pelajari. Jadi sakat itu dulu kita tangguh dengan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.